Dia ni dia pergi tu, dia tahu dah dia ni Islam dah. Dia pergi, dia Islam dah. Bila dia Islam dah, kalau dia pergi dengan cara biasa, nak ikut adab molek, tertib molek, dia tak akan boleh tanya benda-benda lagu ni. Dengan cara lagu ni. Jadi dia pun tukar cara dia. Dan Nabi SAW tahu dah, kalau orang baru ni memang lagu itulah sifat dia. Memang lagu itulah. Hak dia marah, hak dia ajar adab ni, hak lama dah. Hak tu tahulah. Macam orang baru ni takkanlah dia nak kata mu tak kerti adab. Mana dia nak tahu adabnya? Islam, dia tidak Islam lagi. Ataupun dia baru Islam, ataupun dia orang ulu misalnya. Jadi dia mari dengan cara lagu ni kira-kiranya supaya tidak dia terikat dengan adab-adab dan peraturan yang mana sahabat-sahabat lain terikat. Itu. Walaupun bagaimanapun hak lebih kemahnya hak tadi. Dan hadis ini setengah ulama kata dia ni Islam dah, setengah ulama kata dia ni tak Islam lagi. Dia ni tak Islam lagi. Hak lebih betulnya dia ni tidak Islam lagi. Sebab apa? Daripada soalan terutamanya hadis yang kedua, kita nampak hadis yang kedua tu dia tanya siapa dia menjadikan langit. Kalau dia orang beriman, dia tak payah tanya tu. Siapa dia yang menjadikan bukit, bukau ke apa, dia tak payah tanya. Orang tula juga ni. Dan di sini bagi orang yang mengatakan dia ni Islam dah, bila dia tanya gitu, orang tu berkata, aku telah beriman dengan apa yang kau bawa, dan aku ini adalah utusan orang-orang yang di belakangku. Mana orang-orang tempat aku lah, hak tak mari sekali tu. Aku adalah Dhimam bin Tha'labah. Di sini dia kata aku telah beriman. Aku telah beriman. Di mana aku tanya tadi, aku beriman dah. Daripada situlah orang kata dia ni beriman. Beriman dah tu dia pegang dengan hadis ni lah, zahir hadis ni. Aku telah beriman dengan apa yang engkau bawa. Aku telah beriman. Imam Bukhari, Imam Al-Auza'i dan lain-lain, dia kata orang ni mukmin dah ni, Islam dah ni. Dia pegang mana? Amantu bima ji'ta bi. Aku beriman dah dengan apa yang kau bawa tu. Cuma aku nak kemah lagi. Begitu. Tetapi Imam Qurtubi dan ramai lagi yang lain mengatakan dia tidak Islam lagi. Sebab kalau dia Islam, satunya dalam riwayat satu lagi tu, apa dia kata, siapa dia yang menjadikan langit, siapa dia yang menjadikan bumi. Itu sah. Yang keduanya dia kata dia kata utusanmu, utusan Nabi lah, utusanmu mendakwa, za'ama. Dia guna perkataan za'ama. Orang Islam dia tidak akan kata mendakwa-dakwa lagu tu. Orang Islam dia tak akan kata utusanmu mendakwa. Dia kena kata utusanmu berkata, utusanmu royak. Mana dia kata dakwa ni, mana dia tidak pasti lagi, mana dia tidak Islam lagi. Itu sebab dia guna perkataan za'ama. Lepas tu kalau kita tengok dalam Abu Daud, Imam Abu Daud juga menganggap dia ni tidak Islam. Hak tu lebih kemah lagi. Sebab apa? Hadis ini juga Imam Abu Daud kemukakan, dan dia buat bab lagu mana? Babul musyrik yadkhulul masjid. Bab orang musyrik masuk dalam masjid. Lepas tu hadis ni menunjukkan Imam Abu Daud faham dia ni tidak Islam lagi. Tidak Islam lagi. Menasabahlah kalau kita perhati kepada soalan-soalan dia tu. Jadi bila orang musyrik masuk dalam masjid, sini ulama buat kesimpulan pula, mana orang kafir boleh masuk dalam masjid. Kalau orang kata Islam, tak timbul masalah lah, muka Islam. Tapi hak kata kafir, misalnya Abu Daud buat tajuk orang musyrik masuk dalam masjid, adakah Nabi halang? Adakah sahabat sibuk pegang tangan dia misalnya? Tak boleh. Mu Islam kau dulu, tak aja tengok lagi ni. Ada katanya lagu tu? Tak ada. Tak ada siapa. Menunjukkan orang kafir boleh masuk dalam masjid. Orang kafir boleh masuk dalam masjid. Lepas tu hak kata innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Itu lagu mana? Hak tu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Kalau kita nak kata orang musyrik itu tak boleh lah masuk masjid haram. Bukan semua masjid dalam dunia. Yang keduanya hak kata najis itu maksudnya bukan najis zahir dia ni,
najis akidah dia tu. Hak tu maksudnya. Orang musyrikun itu kotor akidah dia. Akidah dia tu tidak bersih. Sebabnya Nabi SAW jumpa dengan orang kafir, dia pegang orang kafir, dia tak ada apa. Tak ada apa. Menunjukkan tidak najis. Kalau najis, apa dia pegang? Najis itu yang disebut dalam ayat itu maksudnya najis i'tiqad, mana kepercayaan dia tu. Kepercayaan dia tu kotor, tidak bersih. Adapun masuk dalam masjid, Masjidil Haram, tu ada juga ulama yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan Masjidil Haram pun boleh. Masjidil Haram pun boleh. Dia pegang masing-masing lah dalil, masing-masing lah. Hak tak boleh tu bukan dari sudut syariat, tapi dari sudut siasah. Dia buat gitu. Ada juga yang mengatakan tak boleh tu memang tak boleh lah, haram. Ada yang mengatakan tidak, hak tak boleh tu dari sudut siasah. Siasah lagu mana? Kita naknya satu kawasan orang Islam saja. Kalau kita kecek, kalau kita gapo, bicara gapo pun, orang dia tak boleh kesal. Dia kena ada tempat lagu tu. Itu maksudnya. Bukan maksud tak boleh langsung orang kafir tu semata-mata dia masuk tu tak boleh. Tak. Sebab kita tidak tahu dia ni pengintip ke, gapo ke, kita tidak tahu. Dia ada maksud tidak baik ke? Jadi mungkin keadaan itu tidak terkawal. Untuk mengawal keadaan, kita tidak benarkan. Mana sebab-sebab bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Bukan semata-mata tubuh dia tu, kerana tubuh dia tu. Tidak, bukan kerana tu. Tapi ada juga orang yang mengatakan dia ni Islam dah. Kalau dia tidak Islam, apa dia tidak minta tunjuk mukjizat ke apa? Tidak semesti. Orang kafir ni semua nak minta Nabi tunjuk mukjizat, tak mesti. Hak nak tunjuk, minta tunjuk mukjizat ni kadang-kadang dia tak terima pun saja dia. Tidak semesti. Semua orang kafir hak mari jumpa dengan Nabi tu, dia nak Nabi kemukakan mukjizat lah. Tak. Hak ni nampak jenis cerdik ni. Jenis cerdik. Kalau tidak, kalau dia ni tidak cerdik, bapa puak-puak dia tu kiring dia, harta dia. Maknanya orang yang terpilih ni, orang yang terpilih, kira-kiranya dia tidak akan minta benda tak tukalu. Benda tak tukalu. Dia nak tengok dari segi peribadi. Misalnya dia kerah dengan Nabi, kerah kecek tu, tapi Nabi tetap lembut. Dia lebih terpaut dari segi tu. Bukan terpaut dengan tengok benda pelik kau misalnya. Hanya orang-orang yang akalnya lemah saja nak kepada mukjizat-mukjizat yang seumpama itu. Orang-orang yang akal dia tinggi, dia tidak minta benda-benda tu. Dalam hadis ini tidak ada sebut, hadis yang pertama ni tak ada sebut pergi buat haji, buat haji. Riwayat yang pertama. Ibnu Tin, salah seorang pensyarah kepada kitab Bukhari ini, dia kata sebab apa tak sebut haji? Sebab bukan haji tak wajib lagi pada masa itu, tidak difardukan lagi. Tetapi kalau kita perhati kepada riwayat yang kedua, tidak benar. Sebab apa? Dalam riwayat yang kedua ada sebut tu. Dalam riwayat yang kedua, dalam Muslim, bahkan dalam tadi kan kita baca kan, dalam riwayat yang kedua dia kata wa za'ama rasuluka anna alaina hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam riwayat yang kedua bab ni, kita kena pergi buat haji, hak mana-mana yang mampu. Dalam Muslim pun ada sebut juga lagu tu. Boleh jadilah setengah-setengah ulama yang keliru, dia kata tidak wajib lagi haji pada masa tu. Dia terpengaruh dengan pendapat Waqidi, seorang ahli sejarah, dan Muhammad bin Habib, juga ahli sejarah, yang mengatakan Zimam ni pergi jumpa dengan Nabi pada tahun yang kelima. Kalau tahun yang kelima memanglah tak wajib lagi lah haji. Tetapi riwayat Waqidi itu tidak sahih. Satunya dia ni perawi yang tak kemah. Lepas tu kalau nak lawan dengan riwayat Bukhari ni sendiri, hak yang kedua, lepas tu dalam riwayat Muslim ada sebut ada sebut haji tu. Lepas tu dalam riwayat yang kedua ni juga Anas mengatakan, kita sahabat-sahabat ni bila turun ayat tak boleh tanya tu kan, Nabi tu tak tanyalah, kita kena benar kalau orang-orang luar mari.
Ini ni ayat di dalam surah Maidah. Surah Maidah ni ayat akhir dah turun ni. Surah akhir dah turun. Menunjukkan maknanya peristiwa ini telah berlaku pada masa akhir. Paling tidak pada tahun Hudaibiyah. Pada tahun Hudaibiyah. Tahun Hudaibiyah tahun yang ke-6. Hak lebih jelas lagi nya tidak. Ni kemudian lagi. Sama ada tahun yang ke-8 ataupun yang ke-9. Tahun yang ke-9. Sebab apa? Sebab Zimam dia pergi sebagai wakil kaum dia. Hak pergi wakil kaum dia ni, dia bukan tahun kelima. Tahun kelima orang tak boleh pergi jumpa dengan Nabi. Halal kau pokok tu. Bila pada tahun yang ke-6 berlaku suluh Hudaibiyah, perjanjian damai di situ, barulah boleh pergi mari. Dan pada tahun yang ke-9 dia terkenal tahun wufud, tahun rombongan datang pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Itu tahun yang ke-9. Dan dia ni pergi, dia kata aku ni wakil kepada orang ahli belakang. Dan dia bila dia balik, pokok dia tu Islam berlaku pokok dia. Masuk Islam. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Abbas ada sebut, dalam riwayat Ibnu Abbas ada sebut dia ni daripada kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, iaitu daripada kabilah Hawazin. Riwayat Ibnu Abbas kata dia ada dalam majlis. Ibnu Abbas ada ni selepas daripada Fatih Makkah. Mengikut kebanyakan ulama'nya, sebab dia ni pergi ke Mekah tu sekali dengan ayah mak dia. Ayah mak dia tu baru pergi ke Madinah selepas daripada pembukaan Mekah. Sebelum tu duduk di Mekah, bukan duduk di Madinah. Seperti baru ni kan kita sudah bicara Ummul Fadl tu yang bagi susu kepada Husain tu baru ni. Dia pergi ke Madinah tahun apa? Tahun ke-9. Baru ni kita sudah bicara kan, kalau kita kata Husain ni beranak pada tahun yang ke-4, tahun ke-5, lagu mana? Husain ni beranak Madinah. Orang yang je menyambut dia, menyusukan dia duduk Mekah, lagu mana? Sebab tu kita kata tahun yang ke-9. Hak ni hak lebih sesuainya tahun yang ke-9 juga peristiwa ni berlaku. Kemudian setengah-setengah ulama seperti Hakim, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa molek mana kita pergi cari sanad yang tinggi, sanad yang tinggi. Sanad tinggi ni lagu mana? Kita tahu dah hadis tu, tapi kita nak tahu dengan tuai asal. Kita pergi jumpa dengan dia. Itu lebih molek. Sebab dia sanad ni kau sikit, kau lebih meyakinkan kita hadis itu. Cerita dia kan, kalau kau lama, kau ramai orang yang cerita tu, dia lebih banyak ada kemungkinan tersilap, tersalah, macam-macam lah. Tapi kalau sikit, ini orang panggil sanad Ali. Zimam pergi ke Madinah tu, pergi dia nak dapat sanad Ali. Tetapi ini tak timbul ni. Ini pendapat ulama kemudian. Mana ada dia terfikir ni, dia pun tidak Islam lagi. Kalau kata dia Islam dah pun, mana dia ada terfikir nak sanad Ali, sanad gitu gini. Ini cerita orang kemudian. Bagi Imam Bukhari-nya, hak tadilah, dia kemukakan hak utusan Nabi tu raya, Nabi itulah yang dikatakan ard ataupun baca. Bukan baca lah ni, tidak baca ni, baca. Hak ni ard. Kalau baca di hadapan tu guru tu baca lah. Hak ni supaya dia baca lah, kita kata. Sama ada kita nak kata ard ataupun qiraah, boleh berlaku di sini. Itu maksud Imam Bukhari nya. Di sini Hafiz Ibnu Hajar kata, Imam Bukhari kan dia sebut ini, mana ni? Hadis lepas hadis. Ni muka surat 59 kan? Akhir sekali dia kata, wa rawahu Musa bin Ismail wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Musa bin Ismail, Ali bin Abdul Hamid daripada Sulaiman bin Mughirah. Hafiz Ibnu Hajar dia kata, Imam Bukhari buat mari hak ni secara mutaba'ah.